Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Hari ni Kak Ni nak buat kuih pau gebu-gebas. Kak Ni suka kuih pau inti kacang merah, tapi disebabkan kita dalam PKP, Kak Ni gunakan barang yang ada di rumah saja. Kak Ni akan buat pau inti kelapa. Apa kata hari ini jom kita kongsi resepi dan kita lihat bagaimana cara Kak Ni menyediakan kuih pau. Okey, untuk inti 2 cawan kelapa parut. Kelapa parut ni Kak Ni ambil yang putih je. 1 buku gula Melaka. Kak Ni timbang gula Melaka ni tadi 150 gram. 1/4 cawan gula pasir. 2 helai daun pandan. 1 sudu tepung gandum dan sedikit garam. Untuk inti Kak Ni akan hanguskan dulu gula pasir ya. Hanguskan sehingga kekuningan. Okey, bila gula pasir kita dah kekuningan, Kak Ni masukkan gula Melaka, daun pandan. Dan masukkan sedikit air ya. Kita kacau sehingga gula larut, baru kita masukkan kelapa. Okey, gula dah larut, kita masukkan kelapa ya. Masukkan sedikit garam. Kita masak sehingga air kering ya. Okay, inti kita dah kering ya, tak ada kering sangat, macam lembab-lembab. Bila dah macam ni, Kak Ni akan masukkan 1 sudu tepung gandum. Dan kita masak sehingga tepung gandum ni masak. Okey, inti kita dah masak, kita boleh sejukkan. Bahan-bahan untuk kuih pau: 1,5 cawan air suam. Air ni anggaran ya. 1 sudu yeast. 1 sudu yeast ni anggaran 1 paket 11 gram. 2 sudu shortening. Jika tak ada shortening, kita boleh gantikan minyak jagung, minyak mazola. 4 cawan tepung pau. 2 sudu gula. 1 sudu teh bread improver. 1 sudu teh baking powder. Sedikit garam, dan di sini Kak Ni ada potong paper cake untuk lapik ataupun alas kuih pau kita. Okey, Kak Ni nak bancuh yeast dulu dengan gula ya. Kak Ni nak pastikan yeast tu betul-betul aktif. Kadang-kadang bila kita beli yeast tu ada yang tak aktif. Yang tak aktif tu bukan apa, tarikh dia mungkin dah expired. Okey, Kak Ni akan bancuhkan gula bersama dengan yeast. Okey, kita tunggu yeast ni dalam masa 5 hingga 10 minit ya. Kalau dia aktif, dia akan naik buih dan kita akan ayak dulu bahan kering. Bread improver dan baking powder. Okey, kita bancuh ya adunan kita. Yeast kita dah elok kembang. Kak Ni masukkan. Kita masukkan garam. Garam ni Kak Ni dah siap sukat sedikit je. Shortening ni kita akan masukkan kemudian. Kita masukkan air sedikit demi sedikit. Okay, bila adunan dah sebati macam ni, baru Kak Ni masukkan shortening. Bila masuk shortening, kita uli dia ya. Kita uli selama 10 hingga 15 minit
sehingga adunan ni menjadi licin, kenyal. Bila ditarik dia tak putus dah. Okey, adunan kita dah cantik ya, dah tak lekat di tangan. Dia dah liat, liun, dan bila kita buat macam ni dia dah tak putus, maknanya dia dah cantik. Bancuhan pau memang elok lembik macam ni. Bila lembik dia cepat mengembang. Okey, yang ini Kak Ani akan biarkan selama 15 minit. Kak Ani tutup dengan kain lembap. Okey, kita akan timbang tepung pau kita ya. Kak Ani taburkan sedikit tepung. Kak Ni biasa untuk pau, Kak Ni buat dia punya timbangannya, beratnya antara 35 hingga 50. Hari ni Kak Ni nak buat 40 je. Kalau kita timbang, kita akan dapat pau yang sama besar ya, seragam. Sebelum tu inti Kak Ni dah buat bulat-bulat macam ni ya, senang. Nanti kita masuk ke dalam tu. Okey, untuk buat pau yang licin dan cantik, kita letak dia dekat tengah tangan. Kita akan round tangan dia. Nampak dia jadi licin dan cantik. Kita tak pegang dia, kita buat macam ni je. Ini baru kita masukkan inti dalam dia. Lapik dia. Okey, kita buat lagi ya. Kita letak di tengah. Kita pusing tangan sahaja. Dia duduk di dalam. Okey, nampak dia punya licin ya pau kita. Okey, kita masukkan inti dia. Kalau tak ada paper kit ni, kita boleh gunakan daun pisang. Kalau dengan daun pisang lagi wangi. Susun dalam pengukus, susun jarang-jarang ya. Nanti senang, kita tak perlu angkat dia lagi ya. Kak Ni akan rehatkan di dalam ni. Kita jangan kukus dulu ya, kita rehatkan dia. Dan Kak Ni akan tutup dia dengan kain lembap. Tak nak permukaan pau kita tu jadi keras. Dan untuk buat kuih pau ataupun kuih yang berasaskan yeast, kita jangan pasang kipas ya, kipas akan mengeringkan permukaan dia. Okey, kita rehatkan pau kita selama setengah jam hingga 45 minit ataupun sehingga naik 2 kali ganda. Okey, pau kita dah naik 2 kali ganda ya, kita boleh kukus. Yang satu ni kita tutup lagi. Okey, jom kita kukus. Okey, sebelum tu tadi Kak Ni dah panaskan air kukusan ya. Bila nak kukus pau, kita kena pastikan air betul-betul dah mendidih. Okey, untuk pau ni Kak Ni akan kukus selama 10 minit dengan api yang sederhana kuat. Okey, untuk kuih pau Kak Ni angkat dia bersama penutup dia. Pengukus ni Kak Ni angkat bersama penutupnya. Kak Ni tak nak pau kita ni terkejut dan berkedut. Kak Ni akan angkat dia bersama penutup. Okey, Kak Ni akan buka penutup tu antara 30 saat hingga 1 minit. Kita
kita kukus yang lain dan kita buka kuih pau kita. Cantik ya kejadian dia. Okey, inilah pau yang terhasil daripada 4 cawan tepung pau ya.